Deng, deng, bunyi shilling jatuh. Roda rulet berputar, bola kecil bergolek di Raja Hitam. Kedengaran sorakan kegembiraan. Kasino, tempat di mana nasib seseorang boleh berubah dengan sekelip mata. Jackpot, impian ramai untuk memenangi hadiah besar yang mampu mengubah segalanya. Apa yang membuatkan perjudian begitu menarik? Adakah kerana ia tidak dapat diramal? Atau kegembiraan yang dibawa oleh kemenangan? Teenage meraih jeniskan cara injustice, sesuatu yang mustahil. Perjalanan kita bermula sekitar 4,000 tahun dahulu di China Purba. Di sini, antara tinggalan masa lampau, kita temui jejak perjudian. Bentuk perjudian awal ini bukan sekadar hiburan. Ia seringkali berkait rapat dengan ritual dan amalan keagamaan. Mengembara melalui masa, kita bertemu dengan penduduk Yunani dan Rom Purba yang terkenal dengan minat mereka terhadap perjudian yang berterusan hingga ke hari ini. Dari pasar yang meriah hingga ke kolosium yang megah, perjudian merupakan bahagian penting dalam kehidupan sosial mereka. Era baru dalam sejarah perjudian bermula pada abad ke-11 dengan pembukaan kasino berlesen pertama di dunia, Il Ridotto, di Venice. Dari terusan Venice, perjalanan kita membawa kita ke Riviera Perancis, di mana Monte Carlo pada abad ke-19 menjadi destinasi utama untuk perjudian. Perjalanan kita bermula di China Purba, sebuah tamadun yang luar biasa yang terkenal dengan kreativiti, falsafah, dan sudah tentu perjudian. Dipercayai bahawa bentuk perjudian terawal muncul di sini sekitar 2,300 tahun sebelum Masehi. Penggunaan kepingan kayu serupa dengan domino hari ini adalah bentuk awal perjudian di China. Tetapi mungkin hadiah terbesar China kepada dunia perjudian adalah penciptaan dadu. Esat tebas spirit inum mesevautan daerah pemimpin mitsing tubetat Spain. Based-in. Sekarang, mari kita beralih ke dunia Yunani Purba dan kemudian ke Empayar Rom. Pada zaman ini, perjudian sangat popular dan mempunyai pengaruh besar terhadap budaya. Orang Yunani Purba, yang merupakan pengembara dan penuh rasa ingin tahu, menganggap perjudian sebagai aktiviti sosial dan peluang untuk menguji kepintaran dan pemikiran strategik mereka. Salah satu permainan yang paling popular di Yunani Purba ialah kubeya, di mana pemain akan membaling 3 dadu di atas meja. Orang Rom yang dipengaruhi oleh budaya Yunani juga merupakan penjudi yang gemar. Permainan dadu alea sangat popular di seluruh Empayar Rom. Untuk mengekalkan ketentraman dalam masyarakat, ramai Maharaja Rom memperkenalkan undang-undang yang mengawal selia perjudian dan menghadkan keterlaluan. Seperti yang kita tahu, di zaman Yunani dan Rom Purba, perjudian sangat popular, dan pengaruh ini telah tersebar ke seluruh dunia. Ketika empayar ini berkembang, budaya mereka, termasuk perjudian, turut berkembang bersama mereka. Perjudian merebak ke negara lain melalui jalan perdagangan. Pada zaman pertengahan, walaupun perjudian tidak diterima secara meluas, ia tetap wujud. Kedai arak dan rumah tumpangan menjadi tempat di mana orang ramai akan berkumpul untuk bermain kad atau permainan peluang lain. Pada masa itu, permainan kad baru seperti Primero, yang dianggap sebagai pendahulu kepada permainan kad moden, dan Tarot, yang masih popular hingga kini, muncul. Bayangkan dunia yang gelap. Cahaya lilin yang malap hanya mampu menerangi wajah-wajah di kedai minum itu. Udara terasa berat, dipenuhi asap dan bau arak serta peluh. Penjudi berkumpul di sekitar meja yang usang. Di mata mereka terpancar ketamakan, keputusasaan, dan kegembiraan. Walaupun gereja mengecam perjudian, ia sudah sebati dalam masyarakat zaman pertengahan. Bagi mereka yang berani memasuki dunia bayangan ini, nasib adalah segalanya. Meskipun berisiko, Rum George Haram menjamu di seluruh Eropa Tigers. Makadit, Pigon, Albstolarian, Tigan Charitas. Unfluent became. Di lubuk-lubuk gelap Eropah zaman pertengahan, pelbagai permainan menjadi popular. Setiap permainan mempunyai peraturan, ritual dan kepercayaan tersendiri. Permainan dadu, setua zaman, kekal digemari kerana mudah. Walaupun agak baru di Eropah, permainan kad dengan cepat menjadi popular, menambahkan keterujaan dan misteri dalam sarang perjudian. Permainan kad awal ini yang berasal dari timur, kebanyakannya bergantung kepada nasib atau mendapatkan kombinasi kad tertentu. Dengan peningkatan populariti permainan kad, kedami pupu juga muncul. Permainan yang dimainkan orang di sarang perjudian berdasarkan dari sekadar hiburan.
Ia mencerminkan struktur sosial dan nilai masyarakat pada masa itu. Dalam kesuraman tempat perjudian zaman pertengahan, cahaya obor yang malap menerangi wajah para pemain, tetapi juga membayangi kesucian gereja. Bagi penganut agama, perjudian adalah dosa, jalan menuju kehancuran, keserakahan, dan kegelapan jiwa. Namun meskipun dilarang, perjudian terus berlanjut. Orang-orang menemukan cara untuk bermain secara diam-diam, jauh dari pengawasan pihak berwenang. Pihak berwenang prihatin dengan dampak perjudian, mereka melihat pengaruh negatifnya pada masyarakat. Eropa bahkan perjuangan bagaimana semju ingin mengendalikannya. Itu sentini, dia mencoba berani. Oke. Zaman Renaissance membawa perubahan besar di Eropa dalam seni, sains, dan masyarakat. Dan dunia perjudian tidak terkecuali mengalami transformasi yang signifikan. Di tengah revolusi budaya ini, di antara terusan yang indah dan istana-istana mewah di Venice, lahirlah suatu bentuk hiburan baru, kasino. Perjudian yang dulunya tersembunyi di kedai-kedai minuman yang suram, melangkah ke era baru dengan dibukanya Ridotto yang didirikan pada tahun 18 menjadi lisensi resmi di dunia. Ridotto lahir dari aktivitas dan semangat orang-orang Venesia. Mereka menyadari bahwa dengan mengendalikan dan memajaki perjudian, mereka dapat memperoleh pendapatan yang besar untuk kota mereka. Di bawah pengawasan pemerintah, sebahagian daripada Istana San Moise diubah menjadi kasino mewah. Ridotto dengan cepat menjadi destinasi populer bukan hanya di Venice, tetapi juga di seluruh dunia. Sewaktu kita melangkah masuk melalui pintu gerbang Ridotto yang megah ini, kita dibawa ke dalam dunia yang penuh misteri dan keterujaan. Ruangan dalamnya yang mewah direka untuk memukau panca indera. Lampu-lampu kristal yang berkilauan memancarkan cahaya yang mempesonakan ke atas lantai marmer yang digilap dengan teliti. Para bangsawan dan saudagar kaya lengkap dengan pakaian yang indah, berbau dengan orang ramai dari pelbagai lapisan masyarakat, semuanya mencari nasib dan keseronokan. Bunyi shilling dan hiruk-pikuk kad bercampur dengan perbualan yang meriah. Ridotto menawarkan pelbagai jenis permainan untuk memenuhi setiap selera. Biribi, permainan loteri dengan tarikan kemenangan besar, menarik mereka yang berani mencuba nasib. Jantung Ridotto terletak di bilik kad yang mewah. Di sini, pemain berpengalaman terlibat dalam permainan berisiko tinggi seperti Primero, semenjak croupier tekon stage pergerakan dan surprise. Walaupun bermula dengan kemewahan dan sejarah yang panjang, Ridotto tidak dapat lari dari perubahan angin politik dan sosial di Venice. Perdebatan tentang moral dan korupsi mula timbul. Kebimbangan tentang kesan negatif perjudian semakin meningkat dari masa ke semasa. Pengkritik menggelarnya sebagai sarang maksiat yang mendorong ketagihan, menghancurkan keluarga, dan meruntuhkan asas moral masyarakat Venice. Pada tahun 1774, setelah hampir 140 tahun, pihak berkuasa di Venice mengambil langkah bersejarah untuk menutup Ridotto, didorong oleh kebimbangan moral dan mereka yang prihatin terhadap reputasi bandar. Bekas kasino mewah itu kini hanya tinggal kenangan, kemewahan dan hiruk-pikuknya telah berlalu, hanya tinggal catatan dalam lipatan sejarah. Namun, penutupan Ridotto tidak memadamkan keinginan untuk berjudi. Pengaruhnya terhadap dunia terlalu besar untuk diabaikan. Terinspirasi oleh model Venice, kasino mulai muncul di seluruh Eropa, masing-masing menambahkan sentuhan unik mereka sendiri ke dunia perjudian terancang. Warisan Ridotto melampaui dinding fizikalnya dan jangka hayatnya yang singkat. Ia membuka jalan bagi kasino modern, model yang akan disesuaikan dan diubah pada abad-abad berikutnya. Ia menunjukkan bahawa apabila diurus dan dikawal dengan betul, perjudian boleh menjadi sumber hiburan dan pendapatan. Dan yang paling penting, ia mencipta daya tarikan abadi kasino, tempat untuk ekspansif di mana impian berlima kenyataan dan di mana kecuali tidak dapat diramalkan menanti. Dari terusan-terusan lama Venice hinggalah ke pantai-pantai cerah di Riviera Perancis, Monte Carlo menjadi lambang kemewahan dan keanggunan. Putri Caroline dari dinasti Grimaldi mencipta syurga dunia. Pada tahun 1863, kasino pertama dibuka. Golongan elit Eropa dengan cepat jatuh cinta padanya. Monte Carlo menjadi sinonim dengan kasino mewah.
Kasino Monte Carlo dengan seni bina belepok dan bilik-bilik permainan yang mewah adalah sebuah mahakarya. Kisah-kisah tentang kekayaan yang dimenangi dan hilang, hubungan sulit, semuanya menarik lebih ramai orang. Kunci kejayaan Monte Carlo adalah suasana kemewahannya. Dinasti Grimaldi mengekalkan standar yang tinggi. Eksklusiviti dan janji kekayaan menjadikan Monte Carlo destinasi yang tidak dapat dilupakan. Abad ke-20 pun bermula dan bersamanya lembaran baharu dalam sejarah perjudian. Di gurun Nevada yang luas terbentang, sebuah bandar kecil di tepi landasan kereta api bakal menjadi pusat hiburan dunia. Bandar itu ialah Las Vegas. Lampu neon yang bergemerlapan, persembahan yang memukau, dan impian untuk menjadi kaya dengan cepat, semuanya menanti di Las Vegas. Tahun 1931 menjadi titik perubahan. Perjudian disahkan di Nevada. Para usahawan dan penggemar judi berpusu-pusu ke Las Vegas, masing-masing berharap untuk mengaut keuntungan dengan cepat. Kasino-kasino mula dibuka di Fremont Street. Pembinaan empangan Hoover menarik ribuan pekerja yang seterusnya menyumbang kepada perkembangan bandar ini. Kasino bukan sahaja menawarkan perjudian, malah juga persembahan secara langsung dan bufet yang mewah. Selepas Perang Dunia Kedua, Las Vegas berkembang pesat menjadi destinasi hiburan dunia. Tahun 1946. Tahun di mana Bugsy Siegel membuka pintu Hotel Flamingo adalah tahun di mana sejarah Las Vegas mengambil pusingan glamor yang baru. Gaya Hollywoodnya yang mewah menetapkan standar baru untuk semua kasino di Las Vegas. Seiring dengan perkembangan Las Vegas, begitu juga pengaruhnya terhadap dunia hiburan. Kasino berkembang menjadi bisnis besar, menawarkan bukan hanya perjudian, tetapi juga restoran, toko, dan berbagai jenis hiburan. Dengan kemunculan internet, muncullah kasino dalam talian, yang memungkinkan orang dari keselizaan rumah mereka sendiri. Hari ini, industri kasino adalah bisnis bernilai miliaran dolar yang terus beradaptasi teknologi dan tren terkini. Tahun 90-an merupakan era revolusi teknologi, mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berhibur. Internet yang dulunya hanya diakses oleh segelintir ilmuwan, kini tersedia untuk umum, menghubungkan orang di seluruh dunia. Perkembangan sistem pembayaran online yang aman pada tahun 90-an membuka jalan bagi e-dagang. Pada tahun 1994, Antigua dan Barbuda mengeluarkan undang-undang yang melegalkan perjudian online, menandakan awal era kasino online. Ini uptek sitik perubahan Kanistage ribbon kasino kini diakses dari rumah. Roulette digital menjadi pesaing nyata bagi versi fisiknya. Dengan kemunculan perjudian dalam talian, teknologi berkembang dengan pantas. Para pembangun telah mencipta pengalaman bermain yang lebih menarik dan realistik, grafik yang lebih baik, bunyi yang realistik, dan lebih banyak pilihan permainan. Internet menjadi lebih pantas, menjadikan perjudian dalam talian lebih mudah diakses. Internet yang lebih pantas membolehkan permainan yang lebih lancar dan perjudian langsung muncul. Kasino dalam talian mula menawarkan bonus dan promosi yang menarik. Kemai minul dan bermain dari rumah menjadikan perjudian dalam talian sangat popular. Malah kasino terkenal mula membuka platform dalam talian mereka sendiri. Kebangkitan kasino dalam talian bukannya tanpa cabaran. Kerajaan mula memperkenalkan undang-undang untuk mengawal selia industri ini, didorong oleh kebimbangan mengenai jenayah perjudian, ketagihan, dan pengubahan wang haram. Walaupun menghadapi cabaran ini, industri perjudian dalam talian terus berkembang pesat. Kemajuan teknologi dan perubahan tabiat pengguna memacu pertumbuhan ini. Permainan mudah alih semakin mengaburkan sempadan antara dunia fizikal dan digital. Teknologi realiti maya dan realiti imbuhan menjanjikan pengalaman yang lebih mengasyikkan. Mata wang kripto menawarkan pilihan pembayaran baharu, mencabar sistem kewangan tradisional. Industri perjudian dalam talian terus berkembang, menawarkan permainan dan pengalaman baharu. Sejarah perjudian sedang ditulis semula dalam dunia digital hari ini. Kasino yang gemerlapan, roda roulette yang berpusing laju, mesin slot yang menunjukkan kemenangan besar. Dunia perjudian memang menggoda. Tapi, di sebalik kilauan ini tersembunyi bayangan gelap. Keinginan untuk cepat kaya boleh membawa kepada kehancuran. Ketagihan judi adalah penyakit serius yang memberi kesan kepada individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan.
Gejalanya sering tidak disedari dan mudah disembunyikan pada peringkat awal. Menggadai menit selinjiri berharga untuk pejudi. Berbohong tentang biat perjudian mereka ini tanda-tanda amaran yang serius. Mengasingkan hidup sekeluarga dan rakan-rakan. Dan dalam kait semifinal pemikiran yang penuh deh. Di seluruh dunia, kerajaan berusaha untuk mengawal perjudian, mencari keseimbangan antara kebebasan individu dan perlindungan daripada bahaya. Usaha ini termasuk menggubal undang-undang, menguatkuasakan undang-undang, dan mendidik orang ramai. Had umur, had pertaruhan, dan sekatan pengiklanan adalah beberapa langkah biasa. Pelesenan dan pengawasan membantu memastikan industri ini beroperasi dengan selamat. Perjudian yang bertanggungjawab memberi tumpuan kepada peningkatan kesedaran dan menyediakan sokongan. Program pengecualian diri dan sumber sokongan tersedia secara meluas. Setiap orang perlu menetapkan had mereka sendiri dan mendapatkan bantuan apabila diperlukan. Dan ketika kita memasuki era perjudian yang baru, satu perkara tetap sama, keinginan kita untuk mencuba nasib. Rasa dahaga untuk mengambil risiko, untuk merasakan keterujaan kemenangan setua usia manusia itu sendiri. Dari permainan dadu di Rom purba hingga kasino dalam talian moden, perjudian telah berkembang bersama masyarakat. Kita melihatnya di kedai arak zaman pertengahan dan di kasino mewah di Venice. Kita telah menyaksikan transformasi Las Vegas, sebuah bandar yang menjadi simbol hiburan dan nasib. Dan kini, terima kasih kepada internet, perjudian lebih mudah diakses berbanding sebelum ini, mewujudkan cabaran baharu untuk mengawal selia industri di seluruh dunia. Tetapi dalam semua permainan ini, satu perkara tetap sama, keinginan manusia untuk mencuba nasib. Impian bahawa satu putaran roulette atau satu kad boleh mengubah segala kuat untuk diabaikan. Ia adalah tentang diri kita, tentang harapan dan krisis, tarikan yang tak ada. Dan keseronokan perjudian untuk berkongsi pengalaman dengan orang asing. Itulah yang saya make kita. Masa depan perjudian ibarat roda roulette ini penuh dengan ketidakpastian. Teknologi, nilai-nilai sosial yang berubah dan undang-undang baru sangat mempengaruhi dunia perjudian. Realiti maya dan kepintaran buatan mengubah lanskap perjudian. Kasino VR menawarkan pengalaman yang hampir nyata, menggabungkan realiti dengan fantasi. Kecerdasan buatan memperibadikan pengalaman berjudi dan membantu dalam mengenal pasti ketagihan. Mata wang kripto menawarkan alternatif kepada bank tradisional, mewujudkan peluang berai. Masa depan perjudian menjanjikan dan penuh dengan inovasi. Kegembiraan bermain yang kefti lebih mudah. Kita telah menjelajah masa dari zaman dahulu hingga kini menelusuri sejarah perjudian. Dan jelaslah bahawa debaran perjudian akan sentiasa menarik perhatian kita. Jika anda menikmati pengembaraan ini, sila klik suka dan langgan. Kongsikan juga dengan rakan-rakan anda yang gemar berjudi. Kami akan terus membawakan anda lebih banyak kandungan menarik, jadi teruskan bersama kami. Jangan lupa klik suka, langgan dan kongsi. Terima kasih kerana menonton.